Dan pertolongan Allah ini akan tiba di saat kezaliman itu, kezaliman yang terlalu memuncak. Inilah yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kezaliman itu telah memuncak sampai kepada satu peringkat otak manusia tak terfikir bahawa orang manusia boleh buat sezalim ini. Sehingga para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, mata nasrullah? Bilakah akan datang pertolongan Allah?" Menunjukkan bahawa mereka sudah tidak tertanggung rasa seksa kezaliman yang mereka hadapi. Mata nasrullah? Bilakah akan datangnya pertolongan Allah? Allah menyambung, "Ala inna nasrallahi qarib." Sesungguhnya pertolongan Allah itu telah hampir. Sabar, dia akan datang. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati sekalian, saya berpesan kepada diri saya nak ngajak tuan-tuan buka surah Al-Anfal. Kalau ada Quran, saya nak pesan pada tuan-tuan, sebab orang zalim dah dekat dan nak jatuh ni, ya. Kalaulah mereka jatuh nanti tuan-tuan, apa kita nak buat? Ya, jom. Baru sebentar tadi saya ulas ayat ini dalam radio. Nah, Allah Ta'ala sebut, dia kata, sekejap ya, surah Al-Anfal pula, surah Al-An'am, terlupa saya Datuk Bentara. Minta maaf ya, saya dah tua tuan-tuan. Okey. Ayat 45 surah Al-An'am. Faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Maka apabila dihancurkan kekuatan orang-orang yang zalim itu, maka hendaklah kamu wahai pejuang-pejuang keadilan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Hendaklah kamu memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ingat pesan ini tuan-tuan, sebab saya takut sebelum saya jumpa tuan-tuan dalam kuliah akan datang, saya tengok orang zalim dah jatuh, tak sempat jumpa. Jadi saya nak pesan awal-awal, ya, kalau jatuhlah orang-orang zalim di atas muka bumi ini, jangan pula kita tegakkan kezaliman di atas keruntuhan kezaliman. Kita tidak mau berlaku begitu. Jadilah insan yang kasih kepada orang lain. Walau 1000 kezaliman dilakukan pada kita, jadilah insan yang suka memberikan kemaafan. Seperti mana Nabi SAW, apa yang orang kafir tak lakukan pada dia ketika dia berada dalam keadaan lemah. Nabi pernah bersolat di depan Kaabah, mereka curahkan dengan air busuk sehingga menangis Fatimah melihat ayahnya dizalimi. Tetapi ketika Nabi berjaya menawan kota Mekah, orang-orang yang pernah buat zalim pada Nabi datang ketakutan. Apa yang kau nak buat pada kami ya Muhammad? Mereka sangkakan bahawa Nabi akan membalas seperti mana mereka lakukan. Tetapi Nabi mempunyai jiwa kemaafan yang sangat tinggi tuan-tuan. Nabi kata apa? Idhabu wa antum tulaqa. Pergilah kamu antara manusia-manusia yang telah kumaafkan kesalahannya. Pergilah. Sedikit pun Nabi tidak ambil tindakan-tindakan yang orang kata dapat memuaskan hati. Tetapi tuan-tuan, kita berjuang bukan untuk puaskan hati. Kita berjuang untuk mengajak manusia, kalau ia terlajak dalam melakukan kezaliman, kita nak ajak dia kembali ke pangkal jalan. Itu saja. Jadi bersedia tuan-tuan ya untuk berikan kemaafan insya-Allah. Ya, saya pun nanti maafkanlah, tak apalah, yang hak datuk aku tu tak apalah, aku maafkanlah. Tapi kena jatuh dululah. Tapi kena jatuh dulu, selagi tak jatuh, lawan tetap lawan. Tuan-tuan, boleh tak lagi sikit lagi ni? Boleh. Apa pasal tuan-tuan tak bangun-bangun, takut kata zalim? Masya Allah. Bukan kerana itu, kerana
Saya tahu orang-orang di Seksyen 7 ni satu masyarakat yang dahagakan ilmu, insya-Allah ya. Sebab itu apa saja kuliah dekat sini, kamera penuh, rakaman penuh, catatan penuh, masya-Allah. Tapi catat yang elok-elok ya tuan-tuan ya. Jangan catat yang tak elok, dan jadikan rujukan, bukan untuk jadikan laporan. Itu ya. Semua benda saya cakap tuan-tuan ketawa lah. Saya tak tahu tuan-tuan faham apa saya. Tuan-tuan, saya nak cerita satu perkara. Kita jangan bimbang. Allah Ta'ala pasti akan tolong pihak yang bawa kebenaran. Mari kita tengok satu ayat. Tuan-tuan buka surah Al-Anfal ayat 43. Saya bila baca ayat 43 surah Al-Anfal ni, rasa sejuk rasa hati. Saya pandang kekuatan Amerika tu kecil bila saya baca ayat ni. Kalau Amerika punya kekuatan kita dah pandang kecil, Allah, sekutu-sekutu Amerika ni lagi kecil. إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Ketika Allah memperlihatkan kepada engkau ya Muhammad keadaan orang-orang kafir itu sedikit di dalam mimpimu, kalaulah ia tunjukkan kepada kamu mereka itu ramai, nescaya kalahlah kamu dan berbantah-bantahlah kamu dalam pekerjaan kamu. Tetapi Allah, Tuhan yang maha menyelamatkan, Dia tahu apa yang ada dalam hati manusia. Ini lebih kurang terjemahan saya ya tuan-tuan. Ayat ini menjadi penawar kepada pejuang-pejuang kebenaran. Sebab kalau kita tengok Amerika, kita nak lawan kezaliman dia, kadang-kadang jadi putus asa kita. Boleh lawan ke ni? Tapi Allah Ta'ala kata suruh lawan. Tapi kuatnya Amerika ni, ya Allah, nak lawan macam mana? Bila kita baca ayat ni tuan-tuan, sejuk hati kita. Tengok, saya nak tanya tuan-tuan, dalam perang Badar, orang kafir berapa orang? 1000 orang. Orang Islam 313. Masa peperangan Badar berlaku, para sahabat dan Rasulullah sendiri, dia tak ada niat pun nak pergi perang. Niat utama mereka untuk apa? Untuk rampas barang perniagaan Abu Sufyan. Betul tak? Sebab tu Nabi kata, jom kita pergi rampas harta Abu Sufyan. Mereka ni businessman yang balik berniaga. Businessman tuan-tuan, kalau kita lawan ni bukan susah sangat. Itu perut besar, kerja dia dengan cek aja, tangan lembut, mana biasa pegang pedang. Tahu? Gertak sikit je, nah semua duit aku. Sebab itu para sahabat yang keluar gitu, dia bukan bawa pedang yang berkilat, bawa belantan, bawa pelepah kurma, kuda beberapa ekor je. Sebab yang nak dilawan ialah ahli-ahli perniagaan. Tiba-tiba tuan-tuan, Abu Sufyan dapat tahu dia nak dikacau di Rasulullah. Dia pun hantar maklumat kepada Abu Jahal dekat Mekah. Bola satu dari bola dua. Kita punya pasukan sudah dikepung oleh Muhammad. Harta perniagaan kita akan dirampas. Abu Lahab, Abu Jahal naik angin tuan-tuan, bawa 1000 orang tentera. 1000 tentera bawa. Abu Sufyan pun berjaya larikan diri. Udah bertembung Nabi dengan 1000 tentera. Bila bertembung tengok, ya salam, kita cari ahli perniagaan yang jumpanya komando-komando Quraisy, masing-masing pedang berkilat. Nabi pun macam mana ni? Nabi pun tanya sahabat, asyiruni ayuhan nas, wahai manusia, bagi pandangan, tengok nak lawan ke nak balik? Sebab kita bukan nak lawan mereka, kita lawan ahli businessman. Para sahabat kata apa? Ya Rasulullah, lawan je. Itu Nabi kata, kau tak takut? Wallahi ya Rasulullah, la naqulu kama qala banu Israel li Musa. Kami bukan bacul ya Rasulullah macam pengikut Nabi Musa. Izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Ya Rasulullah, pergi lawan mereka bersama dengan Tuhan kau, kami akan ikut bersama. Beraninya tuan-tuan, berani.
Kita 3 orang lawan mak rempit 20 orang, berani lawan? Mana berani? Dia hempuknya dengan topi keledar, tak berani kita. Itu baru mak rempit, belum Quraisy lagi. Para sahabat kata, ya Rasulullah, lawan. Beraninya. Tuan-tuan tahu tak apa sebab mereka berani? Banyak sebab. Yang ayat yang kita bincang tadi ni salah satu sebabnya. Sebabnya begini, beberapa hari sebelum perang ini berlaku, Nabi bermimpi. Nabi mimpi apa? Nabi mimpi dia berperang. Dalam peperangan tu dia nampak orang kafir sikit aja. Nampak tak? Seronok tak kalau kita perang dengan orang jahat? Orang jahat sikit, kita ramai. Itu jentik mati. Tak gitu kan? Allah Ta'ala bagi Nabi mimpi apa dia? Dia nampak dia berperang. Dalam perang tu orang kafir sikit sangat, orang Islam ramai. Nabi ni tuan-tuan, bila dia sedar, dia cerita kat sahabat, sahabat, aku mimpi syok malam tadi. Apa dia Rasulullah? Ceritalah, kita share. Aku mimpi kita perang tau. Dalam peperangan tu kita ramai, orang kafir sikit aja. Sahabat kata, ya Rasulullah, ini yang kami tunggu-tunggu. Dulu dia bully kita, sekarang ni peluang kita pula. Sebab mereka yakin mimpi Nabi ni kenyataan. Ya? Jadi para sahabat telah dimotivasikan melalui mimpi. Allah tolong. Dulu masa kita nak sunat, ni ingat tak? Saya sunat bukan dah jam 4 masa tu. Tapi Pak Long Pangah saya pandai tuan. Zaman tu, kalau zaman Tok Mudim kampung, duduk atas batang pisang, malam tu dia datang. Alah, udah, kamu takut aku tak sakit, rasa macam kerengga rigit je gitu. Ya Pak Long, Pak Long kalau boleh 2 kali nak sunat, tapi tak boleh, sikit aja tu. Ya Pak Long. Datang Pak Ngah pula, lagilah dia bagi psycho gitu. Tak ada rasa apa-apa lah, rasa macam semut gigit aja tu. Ya Pak Long. Kita pun dapat motivasi, tidur dengan nyenyak. Pagi besok berani tak kita duduk atas batang pisang tu? Tak ada apa-apa, sebab malam tadi kita telah diserikan dengan maklumat-maklumat yang indah-indah. Tapi cuba malam tadi Pak Long kita datang, kamu jangan. Dia sebut aja kita pun. Manusia, dia tetap manusia. Begitu juga para sahabat. Perang, siapa yang nak perang? Allah psycho para sahabat. Dia bagi Nabi mimpi lawan orang kafir sedikit, sahabat ramai. Padahal realitinya apa dia? Terbalik, betul tak? Allah Ta'ala bagi bantuan untuk segarkan minda para sahabat, segarkan dia punya jati diri dia. Awal-awal lagi jangan bimbang, kau ramai kafir sikit. Tuan-tuan, hasil daripada motivasi Allah Ta'ala ni, akhirnya para sahabat sewaktu pergi perang, Anas bin Malik melaporkan, kami lihat orang-orang kafir ni dalam lingkungan 70 orang saja. Seorang sahabat kata, berdoa kamu ni 50 orang lah. Masing-masing bergaduh, kata 70-50. Yang mereka nampak banyak tu je. Sehinggalah tertangkapnya 2 orang kafir Quraisy. Mereka tawan. Selepas mereka minta maklumat tak dijawab, tombok sekali, tempeling tak jawab. Nabi kata, kau janganlah buat macam itu, kau tak pandai lah. Mari sini, ni kamu ni, duduk. Malam tadi dengar kenduri besar kamu? Mestilah Abu Jahal pemimpin ini macam punya. Dia sembelih unta, kita makan sampai kenyang. Berapa ekor sembelih unta? 2 ekor lah. Nabi kata terima kasih. Nabi panggil sahabat, jumlah tentera mereka 1000 orang. Mana engkau tahu Rasulullah? Seekor unta 500 orang makan, 2 ekor 1000 lah. Bila sahabat dengar 1000 orang, Anas bin Malik pandang kawan dia. Engkau kata 50, engkau kata 70, 1000 orang. Nampak tuan? Para sahabat nampak 70 orang, 50 orang. Ini pertolongan yang Allah Ta'ala bagi melalui mimpi Rasulullah. Bila berlaku peperangan, Anas bin Malik melaporkan, dinukilkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab dia, ketika mereka berperang, mereka rasa mereka sedang bertempur dengan 70 ke 50 orang tentera saja. Itu saja. Tak
lebih daripada itu. Sebab itu tuan-tuan, dengan mudah mereka dapat kalahkan. Hasil daripada mimpi. Nampak tak? Allah kalau nak tolong tuan-tuan, tak payah dia hantar helikopter Apache. Melalui mimpi sudah cukup. Tuan-tuan baca pula ayat yang ke-44 surah Al-Anfal. Dia cerita apa pula? Orang kafir pula nampak orang Islam ni berganda-ganda banyak. Tengoklah. Allah Ta'ala boleh buat mata manusia ni jadi lain macam bila pandang. Betul? Mula-mula dia tengok daripada rumah lagi. Aku cadang, aku nak ambil lah yang ada 2 piring tu. Betul? Sampai-sampai tak nampak. Yang nampaknya hanyalah yang ada di atas langit di malam hari. Itu saja. Allah boleh buat. Betul tak? Kita doa je lah. Yang penting buat kerja Islam. Yang penting teruskan berdakwah. Kalau Allah nak tolong, dia boleh tolong. Nabi mimpi macam tu, betul tak? Bila mimpi macam tu, Nabi beritahu. Sebab sunnah Nabinya, bila kita mimpi benda baik-baik, kena beritahu. Sebab tu Nabi, bila dia pergi perang, kalau dia tak mimpi, pagi-pagi dia panggil sahabat. Man ra'a minkum ru'yatan. Siapa di kalangan kamu malam tadi ada mimpi, cepat-cepat beritahu. Nabi tanya. Nampak tak? Sebab mimpi tersebut wahyu daripada Allah, ilham daripada Allah. Sebab itu kalaulah tuan-tuan mimpi nanti, beritahu saya. Tuan-tuan tidur mimpi tengok bulan, matahari terik, bulan keluar dari tanah, naik atas. Betul? Tiba-tiba naik atas, ada satu tali, bulan tu langgar tali jatuh keris ke bawah. Dan nak buat macam mana? Mimpi, bukan boleh pilih. Betul tak? Dah mimpi macam tu, saya ceritalah. Bulan tu naik, terlanggar tali, jatuh keris berkarat di tanah. Jadi kalau mimpi macam tu, cepat-cepat beritahu saya sebarkan dalam Facebook. Sebab ini sunnah Nabi. Sebab Nabi, kalau dia tak mimpi, dia tanya sahabat, man ra'a minkum ru'yatan, siapa di kalangan kamu malam tadi ada mimpi baik punya? Sahabat kata, ya Rasulullah, aku mimpi begini. Sebab itu dalam peperangan Zalaqah yang berlaku di Spain, ketika Muhammad Ibn Tashfin memimpin kekuatan tentera 30,000 orang lawan Kristian 100,000 orang, sehari sebelum berlaku peperangan, bangun seorang ulama yang sedang tidur. Dia bangun, ya Jenderal, saya baru bermimpi sebentar tadi Rasulullah datang jumpa saya. Rasulullah kata kita akan menang dan aku akan syahid. Muhammad Ibn Tashfin isytiharkan mimpi itu. Tuan-tuan, ada berita baik punya. Apa dia? Ustaz kita bermimpi bahawa kita akan menang esok dan dia akan syahid. Betul tuan-tuan. Dalam peperangan Zalaqah, walaupun Kristian datang dengan kekuatan 100,000, orang Islam sekarang 30,000, bilangan Kristian yang boleh balik ke rumah hanya 7 orang sahaja. 100,000 tolak 7, berapa mati? Calculate lah. Nampak tu? Sebab itu mimpi ini penting. Okay? Jadi kalau ada mimpi, jangan lupa beritahu saya. Saya akan sebarkan dalam Facebook saya, dalam blog saya, SMS saya. Woi, itu bulan sudah naik. Contoh. Kalau tak bulan, roket naik sama juga. Asalkan naik ke atas, udahlah. Contoh, ya. Asal tuan-tuan ketawa bila saya sebut menuntut saya, tak ada masukkan apa-apa, tuan-tuan. Tuan-tuan dengan talas saksir, hanya Allah saja yang tahu apa dalam hati saya. Saya tidak bertanggungjawab atas apa-apa yang tuan-tuan sangkakan. Ya. Kalau tuan-tuan sangka begitu, begitulah dia. Mungkin agaknya sama dengan apa yang saya sangkakan. Kalau tidak, salah lah tuan-tuan. Baiklah tuan-tuan, apa yang saya cakap tadi tuan-tuan catat tak? Alhamdulillah. Pemilik-pemilik Facebook, salurkan maklumat dalam Facebook. Pemilik-pemilik blog, salurkan maklumat dalam blog. Sampaikan pada sahabat kita, supaya tidak ada lagi orang zalim yang meneruskan kezaliman mereka. Semua orang hidup berkasih sayang. Itu saja yang saya nak tuan-tuan, itu saja. Saya teringin nak tengok kita hidup berkasih sayang, ya, hidup bantu-membantu yang miskin,
ya, bersyukur dengan kemiskinan mereka. Bila si kaya menghulurkan tangan membantu mereka, itu yang saya nak tengok. Bila yang berkuasa mengasihi rakyatnya, itu saja yang saya nak tengok. Sebab itu tuan-tuan, saya beranikan diri untuk menyampaikan ceramah ini, walaupun kadang-kadang mungkin terasa pedas apabila terdengar, tapi yakinlah saya tidak ada niat lain melainkan untuk mencari kebaikan. Tuan-tuan, cukup sekadar itulah ceramah kita pada malam ni. Tapi sebelum tu tuan-tuan, malam ni saya bawa berita baik untuk tuan-tuan. Tuan-tuan semua kaki semayang, tuan-tuan semua kaki puasa. Saya tahu nanti nak buka puasa tak ada kalender susah. Malam ni saya bawa kalender yang dibuat oleh pondok saya. Saya cetak kalender tak banyak tuan, ya. Saya nak bagi tuan-tuan malam ni. Ambillah seorang satu, seorang dua, seorang tiga, gantung kat rumah, gantung kat kedai, ya. Ambil percuma, ya. Tapi tempat lain tuan-tuan bila dengar percuma mereka ambil, tapi mereka ambil satu, letak 100. Mereka ambil satu, letak 200. Allah, saya kata apalah korang ni. Tak apa ustaz, kami nak bantu pondok ustaz. Saya tak berkecil hati pun bila dengar mereka kata begitu. Saya kata korang ni, ya tu. Rupanya tuan-tuan, dekat sana tu orang-orang yang kuat imannya tuan-tuan. Ambil satu kalender 100 letak. Oh, kuatnya iman. Dekat sini kita tengoklah malam ni. Kalau banyak duit RM1 tuan-tuan, kalender habis duit RM1, kita tahulah tu. Jadi insyaAllah tuan-tuan, itu gurau aja, ya. Jadi tuan-tuan ambillah kalender tu dan bantulah kami seberapa yang tuan-tuan mampu insyaAllah. Apa yang tuan-tuan tuai di sini, insyaAllah kita akan tuai di akhirat. Tuan-tuan semai di sini RM1, insyaAllah dekat sana kita akan tuai yang itu insyaAllah. Tuan-tuan semai 100, kita akan tuai yang itu sama di akhirat nanti, ya. Itu sajalah. Terima kasih kepada At-Taqwa atas kesudian menjemput saya datang ceramah kat sini. InsyaAllah kalau dijemput lain kali saya akan cuba datang lagi. Sebab pada saya, inilah anak-anak murid saya yang sangat hebat di mata saya. Masya Allah, hebatnya. Dengar daripada mula sampai akhir, ya. Yang ada kamera tangkap gambar saya, Masya Allah, ya. Alhamdulillah. Tempat lain saya pergi, ada sebuah tempat saya pergi tuan-tuan 2 jam ceramah. Tak ada macam ni lah, masing-masing pandang belakang, pandang atas, sikit pun tak pandang saya. Saya kecil hati tuan-tuan. Tuan-tuan tahu kat mana? Tu dekat persatuan orang-orang buta Brickfields. Tuan-tuan daripada awal sampai pandang saya, ya. Tapi pandang macam mana pun tuan, saya telah dimiliki orang. Minta maaf. Jadi supaya tidak merapu, eloklah kita berhenti cepat dan kita boleh balik segera. Saya pun ada kuliah lagi di Andalas Kelang dengan kawan-kawan kita di sana, ya. Sekian, aku lu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma habbib ilayna al iman wa zayyinhu fi qulubina. Allahumma karrih ilayna al kufra wal fusuq wal isyan wa ma yukarribuna ilayha min qawlin aw fi'lin aw amal. Allahumma ja'al fi qulubina nura wa fi asma'ina nura wa fi absarina nura wa fi alsinatina nura. Allahumma 'azzim lana nurana ya Allah. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansurhum nasran azizan ya rabbal alamin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina Amerika wa Israel wa Britania wa man nantasibu ilaihim ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.